Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua murid cikgu yang cikgu rindui, yang cikgu sayangi, dan semua penonton rakaman ini. Pada hari ini cikgu akan berkongsi berkenaan dengan tips kejayaan. Cikgu akan mulakan perkongsian cikgu ini dengan satu kata-kata motivasi daripada Dr. Syukri Abdullah. Kejayaan adalah milik semua murid, semua manusia, walaupun dari sekolah biasa, dari keluarga biasa, dari guru biasa yang mengajar, tetapi dengan usaha luar biasa, insya-Allah dia akan berjaya. Secara kesimpulannya daripada kata-kata hikmah ini, lebih kurang macam itulah bunyi ya. Dengan usaha luar biasa, insya-Allah kita akan berjaya. Walaupun kita dari keluarga biasa, walaupun kita dari sekolah biasa, walaupun kita diajar oleh guru biasa. Hari ini cikgu akan berkongsi berkenaan dengan satu kisah seorang tokoh akademik di Malaysia yang berjaya. Tokoh ini dari keluarga biasa, keluarga penoreh getah, seorang keluarga petani. Mak dan ayahnya orang biasa, bukan kerja kerajaan, bukan kerja orang-orang hebat gaji-gaji besar, tak ada. Sekolah biasa, tetapi beliau berusaha dengan luar biasa sehingga beliau menjadi seorang tokoh yang disegani, yang dihormati berkat usaha beliau yang luar biasa. Siapakah tokoh tersebut yang cikgu ingin tampilkan, yang cikgu ingin ceritakan pada hari ini? Kenapa cikgu pilih tokoh tersebut? Sebab cikgu pilih tokoh tersebut bila cikgu membaca buku berkenaan beliau yang bertajuk Suara Hashim Yaakob, Aku Mahu ke Seberang, dan cikgu dah sebut nama tokoh tersebut. Tokoh tersebut yang cikgu ingin ceritakan ialah namanya panjang sikit, Profesor Datuk Dr. Hashim Yaakob, bekas Naib Chancellor Universiti Melaya yang ke-8 kalau tak silap cikgu, daripada tahun 2003 hingga 2006. Seorang tokoh pergigian yang terkenal di dunia, bukan setakat di Malaysia tetapi di dunia. Prof Dr. Hashim Yaakob ini adalah daripada keluarga biasa. Mak dan ayahnya seorang penoreh getah. Maknya suri rumah, tak pandai baca, duduk rumah biasa, rumah kayu, daripada kampung biasa, sekolah biasa. Tetapi Profesor Datuk Dr. Hashim Yaakob ni seorang yang berusaha dengan luar biasa sehingga beliau menjadi seorang tokoh akademik, tokoh pergigian yang berjaya di Malaysia dan dikenali di seluruh dunia. Kalau kita baca buku, cikgu dah baca buku yang ditulis oleh cikgu tengok kejap buku tu ditulis oleh Zahari Afendi berkenaan dengan kisah hidup Prof Dr. Hashim Yaakob ni. Beliau menceritakan beliau ni daripada seorang keluarga yang biasa makan budu, pucuk ubi kayu. Itulah makanan kegemarannya sebagai orang kampung, dan perkara itu disebut berulang-ulang kali
bermakna Profesor Datuk Dr. Hashim Yaakob ni orang yang tak lupa diri. Bukan setakat Profesor ni, Datuk Dr. Hashim Yaakob panjang, jangan sebut nama ya. Cikgu akan ringkaskan kepada Prof. Dr. Hashim Yaakob ataupun Dr. Hashim Yaakob ni seorang yang semangat yang luar biasa, kesungguhan yang luar biasa dalam belajar dan mengejar cita-cita, tetapi ayah dan ibunya pun sama, seorang yang semangat yang luar biasa ingin anaknya berjaya, dan seorang yang mempunyai kesedaran yang tinggi berkenaan dengan kepentingan pendidikan kepada anak-anak. Apa yang cikgu rasa terharu bila baca daripada buku tersebut, ketika Prof. Dr. Hashim Yaakob mendapat tawaran ke sekolah Special Malay, sekolah bukan Special Malay ni bukan sekolah istimewa ataupun kanak-kanak istimewa Pada ketika itu sekolah Special Malay ada sekolah aliran Inggeris yang menggunakan pertuturan, menggunakan perantaraan bahasa sekolah itu bahasa Inggeris, dan hanya murid-murid terpilih sahaja yang boleh ke sekolah itu di Kuala Krai, Sekolah Kebahasaan Sultan Yahya Petra, kalau tak silap cikgu SYP, di Sekolah Sultan Yahya Petra SYP. Dan Prof. Dr. Hashim ni terpilih untuk ke sana semasa darjah 4. Bila dia darjah 3 tu dia seorang murid yang pandai, darjah 4 dia ambil peperiksaan dan terpilih untuk ke sebuah sekolah yang sekolah murid-murid pandai lah senang cerita aliran Inggeris pada waktu tu. Ayahnya Pok Teh Kuk ni sanggup pergi ke Kuala Krai mencari rumah sewa untuk anaknya berulang ke sekolah. Sebab kampung Pok Teh Kuk dan Prof. Hashim Yaakob ni di Tanah Merah. Kalau nak berulang ke Tanah Merah ke Kuala Krai memang tak boleh lah, terlalu jauh Dia cari rumah sewa di Kuala Krai. Cikgu pun tak terbayang macam mana murid tahun 4 nak duduk rumah sewa, nak pergi ke sekolah. Kerana pada masa tu tak ada kemudahan asrama dan sebagainya. Carilah dia dengan anaknya Dr. Hashim Yaakob ni sepanjang Kuala Krai tak jumpa. Sepanjang hari akhirnya jumpalah rumah Haji Idris. Haji Idris pun bagus juga Haji Idris pun dipendekkan cerita lah. Haji Idris memberi sewa rumah kepada Prof. Dr. Hashim Yaakob untuk tinggal di rumahnya, macam hostel lah. Haji Idris jaga beberapa orang murid lain umpama hostel di rumahnya. Atas kesedaran, Haji Idris kata dia membuat servis sewa ni kerana dia sedar ramai murid-murid Melayu yang telah berjaya masuk ke sekolah aliran Inggeris tetapi tak ada tempat tinggal. Dia menyediakan sewa dengan bayaran minimal dengan niat lebih kepada niat membantu. Haji Idris pun cikgu rasa satu watak yang bagus menolong masyarakat pada ketika itu. Yang cikgu kagum lah, sanggup seorang murid darjah 4. Darjah 4 ni bagi cikgu kecil lagi kecil lagi lah, bukan murid yang besar, berjauhan dengan ayah dan ibu. Menangislah dia malam pertama tu ditinggalkan oleh ayah dan ibu semata-mata ingin mengejar cita-cita. Inilah yang kita mahu, semangat yang kuat ingin belajar. Tinggallah Dr. Hashim Yaakob di Kuala Krai di rumah Haji Idris hinggalah dia tamat pembelajaran sampai tingkatan 6. Akhir sekali dipendekkan cerita dia dapat masuk universiti, belajar ke overseas dan sebagainya, bekerja di Universiti Maya hinggalah mendapat gelaran profesor dan sebagainya. Inilah adalah satu contoh manusia, tokoh yang kuat semangat untuk
belajar walaupun dia daripada keluarga biasa, mak dan ayahnya orang biasa, sekolah biasa, budak kampung biasa, tetapi usaha dan semangatnya yang luar biasa, akhirnya beliau menjadi orang yang berjaya. Inilah yang cikgu mahu murid-murid cikgu contohi. Jangan rasa sedih, jangan rasa rendah diri mahupun hina diri. Kita ni anak penoreh getah, ayah miskin, mak dan ayah tak tahu baca. Kita jadi rendah diri dan tak ada semangat untuk belajar. Kita buang sifat-sifat tersebut, sifat rendah diri yang tak bersebab. Kita tanamkan semangat yang tinggi untuk belajar dengan niat, insya-Allah dengan belajar tersebut kita menjadi orang pandai, kita menjadi orang yang berjaya, insya-Allah. Berkat doa-doa ayah kita dan mak kita menjadi orang yang berjaya. Dan menarik juga dengan kisah Prof Hashim Yaakob ni, beliau bukan sahaja seorang ahli akademik yang berjaya, tetapi beliau juga seorang yang budayawan yang meminati budaya seni bangsa. Beliau boleh bermain dalang wayang kulit, bersilat, berdikir barat dan sebagainya. Dan beliau juga aktif menulis puisi. Bagi beliau, kalau setakat berjaya saja, tak ada jati diri, tak kenal budaya seni bangsa pun tak berjaya sepenuhnya bagi beliau. Inilah yang cikgu mahu kita semua contoh. Selain kita menjadi orang berjaya, kita tak lupa asal usul kita, budaya kita. Dan Profesor Dr. Hashim Yaakob ni, beliau memang sangat-sangat menghormati kedua ibu dan ayahnya, dan beliau sangat-sangat sayang kedua ibu ayahnya. Itu pun salah satu keberkatan menyebabkan beliau menjadi orang yang berjaya. Dan salah satu kisah yang cikgu ingat daripada buku tersebut, bila dia menjadi orang berjaya, dia minta mak dan ayahnya berhenti pada menoreh getah, tak bekerja lagi, sehingga dia ambil pisau toreh, pisau penoreh getah mak dia tu, dia simpan di pejabatnya untuk menjadi sumber inspirasi. Bila dia tengok pisau toreh penoreh getah tersebut, beliau akan sedar bahawa beginilah cara beliau dibesarkan dengan susah payah seorang penoreh getah. Ini yang kita mahu. Kita ada satu kesedaran yang tinggi, bukan belajar macam tu, tak ada cita-cita, tak ada matlamat dan sebagainya. Cikgu tak jual buku tersebut. Sekiranya ada penonton, murid-murid cikgu nak baca buku yang cikgu maksudkan tersebut, Suara Hashim Yaakob, Aku Mahu ke Seberang. Aku Mahu ke Seberang tersebut adalah salah satu daripada tajuk puisi Hashim Yaakob yang tersohor. Aku Mahu ke Seberang. Dan Aku Mahu ke Seberang telah dinyanyikan oleh pendekir barat tersebut, Halim Yazid. Kalau nak dengar lagu tu pun boleh tengok link kat bawah ni. Begitu juga cikgu akan bagi link dekat Shopee dan sebagainya, boleh beli. Cikgu tak jual buku tersebut. Kesimpulannya, kita mesti jangan putus asa, teruskan usaha dan semangat juang yang tinggi untuk kita berjaya, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kejayaan kita mendapat keberkatan. Cikgu rasa setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.